بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kepada kami kefahaman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dengar perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran dan hadis dan syirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau ajarkan kami. Ajarilah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kuliah sirah kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas telah menyediakan Nabi kita sebagai calon untuk menjadi Nabi dan Rasul, walaupun sebelum pelantikan baginda lagi telah ada ciri-ciri kenabian, telah ada ciri-ciri baginda ini bakal dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. Sekarang di zaman sekarang ini bila tidak ada lagi Nabi dan Rasul, tapi ada pewaris, Nabi dan Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris kepada para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuk mereka ini sifat-sifat yang baik sejak daripada sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maka begitu jugalah di zaman sekarang, siapa yang hendak memikul tugas Nabi dan Rasul, tugas yang paling mulia ini, hendaklah menyediakan diri mereka, dan hendaklah mereka disediakan dengan sifat-sifat yang baik yang boleh diharapkan untuk memikul tanggungjawab yang besar ini. Kemudian al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu siapa? Ulama ini mereka-mereka yang berilmu dengan ilmu fardu ain, kemudian berilmu juga dengan ilmu fardu kifayah yang diperlukan seadanya. Mereka mesti orang-orang yang berilmu dengan ilmu fardu ain, yaitu terutamanya ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu Al-Quran, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu ini sebenarnya kita boleh pelajari. Dan kalau kita tengok jadual di masjid-masjid, memang ada diajarkan semua bahan-bahan ini, semua subjek-subjek ini. Kemudian kalau kita pergi ke kedai, sekarang ini dah banyak buku yang menerangkan tentang akidah, menerangkan tentang Al-Quran, tentang hadis, sirah Nabi pun dah banyak. Di antara kitab yang kita baca. Kemudian kalau tengok internet, YouTube pun banyak ceramah-ceramah agama di dalam internet yang baik-baik, yang elok-elok. Dan juga daripada ulama-ulama yang muktabar. Yang muktabar ini yang dipercayai dan berkelayakan, yang ikhlas dan berkelayakan. Ada
Tinggal lagi kita, tinggal lagi anak-anak kita. Siapa yang tak mengambil masuk untuk melihat, untuk mendengar semua ilmu-ilmu, sehinggalah kita menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu dipanggil alim. Plural dia ulama. Bukan bermakna ulama ni orang yang dah graduate daripada pengajian Islam dia ulama, orang lain tak jadi ulama. Tak. Siapa yang menggali ilmu dan dia dapat memahami akidah, dia dapat memahami ilmu tafsir, dia rajin membaca, dia rajin menyanyi, dengar ayat Quran, dia tahu apa makna dia, apa tafsiran dia, hadis-hadis banyak yang dia baca, dia tahu mana yang halal, dia tahu mana yang haram, dan dia bergerak di tengah-tengah masyarakat, mengajak kepada apa yang dia pelajari dan mencegah apa yang dia tahu haram dengan berani, dengan terus terang. Mereka ini kalau benar-benar ikhlas dan benar-benar mempunyai ilmu-ilmu yang disebut seperti tadi, itulah di antara pewaris para nabi dan para rasul. Maka mesti ada persediaan, mesti disiapkan diri kita. Tugas yang besar. Sebab kita nak di syurga nanti bersama dengan para nabi dan rasul. Syurga ada banyak, dan syurga yang paling tinggi sekali yang didiami oleh ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Hanya kita baca masa talqin. Masa talqin di kubur tu, bila juru talqin berdoa, dan juga semasa ceramah, semasa di lepas ayat, ya Allah, tempatkanlah aku ma'al ladina an'amta 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau memberi nikmat kepada mereka, ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Kita dah minta di syurga nanti kita bukan di tempat syurga yang rendah-rendah, kita nak syurga yang bersama dengan para nabi, ma'an nabi was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang telah membuktikan iman mereka, wasyuhada, bersama dengan para syuhada, orang yang mati syahid, yang bukan sekadar mengorbankan masa macam malam ni kita mengorbankan masa kita dengan kuliah, bukan sekadar mengorbankan duit. Ada orang menerima alhamdulillah untuk fisabilillah, untuk membuka perkara yang bermanfaat. Ada orang yang berkorban jiwa, jiwa mana walaupun susah dia bekerja dengan agama Allah. Tapi orang yang berkorban nyawa, orang yang berkorban nyawa ini pengorbanan yang paling tinggi sekali, yang boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkorban nyawa. Ini yang kita minta. Wasyuhada was-shalihin. Tuan dan puan yang sekalian, pada malam ini kita lihat masuk kepada tajuk 71, muka surat 71, iaitu tajuk perniagaan dengan harta Khadijah dan berkahwin dengannya. Ini di usia remaja. Pada minggu lepas kita lihat Nabi SAW pergi berniaga ke Syam bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian Buhairah di bandar Busra yang masih ada bandar di Syria memerhatikan ada tanda-tanda kenabian Nabi. Dia dipanggil hubungannya. Dia dilihat budak ini ada tanda-tanda kenabian. Kita masuk kepada umur Nabi dah menjangkau umur rumah tangga. Di mana kita maklum Nabi berkahwin dengan Khadijah. Dan Khadijah adalah wanita yang pertama memeluk agama Islam selepas Rasulullah SAW. Agama Islam ni kita jangan lupa, agama Islam yang pertama memeluk agama Islam. Bukan Nabi SAW dia yang mula-mula bawa agama Islam, tak. Semua Nabi dan Rasul membawa agama Islam. Itu kena jelas tu. Sebab tu yang masih tak jelas ni,
Ada yang kata Nabi Musa beragama Yahudi, Nabi Isa beragama Kristian. Itu semua salah. Semua Nabi dan Rasul membawa agama Islam. Bukan agama berbagai-berbagai sampai Nabi Muhammad bawa Islam, tak. Agama-agama yang terkenal Yahudi ke Kristian, Nabi Isa, Nabi Musa, itu semua penyelewengan daripada agama Islam. Penyelewengan daripada ajaran Nabi Isa, jadilah Kristian. Penyelewengan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu dipanggil orang-orang yang atas daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Siapa dia? Atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam, maka Nabi Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, atas ini. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Ibrahim ini adalah lurus, ikhlas, dan dia Islam. Maknanya atas sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu Islam. Kemudian Nabi-Nabi seterusnya Allah telah sebut dalam Quran, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membezakan di antara Nabi-Nabi dan Rasul ini. Mereka berkata kami semua beragama Islam. Jadi Nabi bila Nabi bawa ajaran, ia adalah penyempurna kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Bermakna orang-orang Arab Jahiliyah di zaman Nabi, mereka ini menyeleweng seperti mana menyelewengnya orang-orang pengikut-pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa. Mereka menyeleweng. Lepas tiada Nabi dan Rasul, mereka menyeleweng. Dan Allah Ta'ala di Mekah, Allah Ta'ala utuskan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa agama Islam. Di Bina Kaabah ada haji. Kemudian tak ada Nabi Ibrahim, tak ada Nabi Ismail, menyeleweng. Itu sifat manusia macam itu. Zaman sekarang macam itu juga berlaku juga penyelewengan ajaran sesat. Ada yang mengaku Tuhan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama Islam ini. Akan sentiasa ada orang yang akan menjaga agama Islam. Al-Quran akan terus terpelihara. Tidak seperti berlaku pada kitab-kitab yang lain yang diselewengkan, yang diubah dan sebagainya. Agama Kristian habis ajarannya, diubah dengan begitu teruk sekali. Yang terakhir bulan lepas seperti mana yang disebut, Pope pun dah benarkan liwat. Liwat pun dah dibenarkan oleh Pope, Pope Francis yang sekarang dia berucap dalam 3 minggu atau 4 minggu lepas, liwat pun dah tak. Jadi sudah dia habislah agama Kristian menyeleweng. Jadi Khadijah dia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Khadijah, tuan-tuan? Kelebihan Khadijah ni dari segi sirah 5. Pertama, dia wanita yang baik sebelum berkahwin. Dia memanglah wanita yang baik. Dan bukan senang nak cari wanita yang baik di Mekah. Bukan senang nak cari. Lebih-lebih lagi lah di zaman itu orang membunuh anak wanita. Sebab orang membunuh anak wanita, bila sebab bunuh tu tak ada bunuh semua. Gambar yang masih hidup, Khadijah hidup, Aisyah hidup. Mana bukan bunuh macam Fir'aun bunuh anak lelaki tu. Siapa lahir lelaki dia pun tak. Tapi kedengaran di sana sini, orang menanam anak perempuan. Tapi sifat Arab ni sebab apa dia tanam anak perempuan? Sebab wanita ini dipergunakan dan diperdagangkan. Maknanya orang Arab yang membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Di antara mereka tak cukup disebabkan prinsip mereka. Tidak boleh keluarga menanggung malu. Sebab itu mereka membunuh
lahir dia belum. Sebab takut dah besar jadi pelacur. Dah besar dia jual dia orang kat pasar jadi hamba. Bawa niaga mana-mana usaha. Yang lelaki lagi, yang perempuan lain lagi dijual. Semua ni membebankan mereka, jadi mereka bunuh. Mana orang yang prinsip. Sebahagian itu lah ya. Tapi Khadijah ini, Masya Allah, dia menjaga diri dia daripada semua maksiat-maksiat di Mekah. Macam Nabi SAW juga. Nabi sendiri menjaga diri dia daripada terlibat dalam perkara-perkara yang tidak elok. Hanya kelebihan Khadijah yang pertama. Sebab itu di Mekah orang panggil dia, orang tak panggil Khadijah, orang panggil At-Tahirah, wanita yang suci. Dapat gelar At-Tahirah. Nabi pula orang tak panggil Muhammad, orang panggil Al-Amin, orang yang paling amanah. Khadijah orang yang paling suci. Maka berkahwinlah orang yang paling amanah di Mekah dengan orang yang paling suci di Mekah. Itu yang pertama. Kedua, kelebihan Khadijah ini, dia orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Dan yang pertama beriman 5 orang. Nabi SAW, Khadijah, kemudian Zaid bin Harisah, pembantu rumah Rasulullah ataupun hamba. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kawan rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala memuliakan Khadijah. Dia di antara 5 orang yang pertama memeluk agama Islam dan merupakan wanita yang pertama memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga, kelebihan dia yakin kepada suami dia. Walaupun sebelum Islam lagi, sebelum baginda menerima wahyu. Sebab itu bila Nabi SAW turun daripada Gua Hira, menggigil-gigil, ceritakan, ada jembalan mana tak pernah jumpa jembalan dan sebagainya. Khadijah dia dengar, dia tak kalut, dia tak apa, sebab dia kenal suami dia. Sehinggalah Nabi berkata, khasyitu ala nafsi, aku takut berlaku buruk pada diri aku. Sebab jemalah itu dia tak kenal. Jemalah itu macam mana? Jibril kali pertama. Tapi bila dia kata khasyitu ala nafsi, aku takut sesuatu yang buruk berlaku padaku, Khadijah kata, kalla, sekali-kali tidak. Dia pula kata macam ni. Nabi pun tersentak, kenapa tidak? Innaka latasilur rahim, sebab engkau menghubungkan silaturahim. Dia kenal suami dia. Dia kenal suami dia ni orang yang baik, yang menghubungkan silaturahim. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberi, menolong orang yang tidak ada apa-apa harta. Wa tahmilul kal, dan kau tolong angkat barang orang yang memerlukan pertolongan. Makna dia yakin dengan suami dia, dia kenal suami dia. Takkan berlaku benda yang buruk kepada suami dia. Makna jembalan ni jembalan baik. Macam tu lah, walaupun dia belum tahu lagi apa dia. Jom kita bagi jumpa sepupu dia, Warqah bin Nawfal. Nampak macam mana peranan isteri yakin dengan kebaikan suami dia, dan insya-Allah suami dia tidak akan disentuh perkara yang buruk daripada lembaga yang dia tak kenal. Ini kelebihan. Kemudian kelebihan yang seterusnya adalah semua anak-anak dia semuanya jadi insan yang soleh. Ini kelebihan Khadijah. Abu Bakar sendiri anak dia ramai yang masuk Islam, Aisyah, Asma. Tapi ada seorang tak masuk. Berapa orang dalam perang Badar. Dan dia cari anak dia.
Pada dijumpa lah nak dia dalam perang Badar, habis anak abah dia yang lawan dia. Maknanya ada dalam keluarga yang tidak Islam. Nabi Nuh alaihissalam, isteri tak masuk Islam, anak tak masuk Islam. Kedua-duanya hanyut, mati lemas dalam banjir yang besar. Tetapi Nabi SAW, hidayah semua di tangan Allah, ya? Hidayah di tangan Allah SWT. Khadijah, semua anaknya Islam. Walaupun sebahagian daripada anaknya telah berkahwin, sebenarnya sebahagian anak dia telah berkahwin di zaman jahiliyah. Anak yang sulung Zainab telah kahwin dengan dan dua anak dia lagi itu tak silap saya dia kahwin juga dengan anak pembesar Quraisy juga, tak silap. Ya, akhirnya diceraikan. Kemudian mereka berkahwin dengan Osman bin Affan. Ruqayyah meninggal, tapi kahwin lagi dengan Osman. Umi Kalsum. Dia meninggal Umi Kalsum. Nabi kata, Nabi dah tak ada anak perempuan. Nabi kata, kalau aku yang ketiga, aku akan kahwin dengan Osman. Kahwinkan mereka dengan Osman. Zainab berkahwin dengan dan masa perang Badar berperang melawan tentera Islam. Ditakdirkan dalam perang Badar kalah kaum musyrikin dan mereka semua ditawan. Bila ditawan, sama ada nak dibunuh ataupun nak ditebus. Umar kata bunuh yang perang Badar, musuh kita. Tanya Abu Bakar kata kaum kita. Usaha bunuh, kita ambil tebusan. Kami tebus dengan harta-harta. Siapa yang tak ada harta, pandai membaca menulis, buat tuition. 10 budak bagus menulis membaca, bebaskan. Jadi Amr ini Rasulullah SAW kata pada yang sedang ditangkap, yang sedang diikat. Nabi kata, aku tak ambil tebusan daripada kau, tapi balik kau janji tanya Zainab, anak aku, dia nak ikut abah dia ke nak ikut kau, boleh tak kita buat deal macam tu? Amr kata tak boleh. Sebab Zainab pun dia hantar dekat tebusan, tapi dia kan kayu, dia hantar anting-anting ataupun loket apa. Itulah untuk suami dia, supaya hantar balik suami dia. Dan Nabi tengok loket itu ataupun anting Khadijah, ibu orang Nabi itu, anting isteri dia, dia bagi pada Zainab di hari perkahwinan itu ataupun macam mana. Jadi Nabi tengok tu tak sanggup Nabi nak ambil peninggalan Khadijah. Jadi dia kata ke kita buat deal boleh tak? Aku tak ambil ni, kau balik ke Mekah, kami akan bebaskan kau. Bagi pilihan pada Zainab, dia nak ikut kau ke dia nak ikut aku. Kalau nak ikut aku, hijrah ke Madinah. Kalau nak ikut kau, apalah, kita kalah di rumah. Amr kata, baik, kita buat deal macam ni. Balik ke Mekah, dia tanya isteri dia, aku dibebaskan oleh ayah kau, dia tak terima tebusan ni, harta tebusan. Dan aku beri pilihan kepada kau, nak terus tinggal dengan aku dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, ataupun kau balik ke rumah abah kau di Madinah. Zainab memilih balik ke rumah abah. Maknanya semua anak-anak, semua anak Khadijah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kelebihan Khadijah. Dan kelebihan Khadijah yang terakhir adalah dia teguh istiqamah bersama dengan Nabi 10 tahun, sampailah dia menembuskan nafas yang terakhir, tahun 10. Makna tahun 1, 2, 3 dakwah secara sembunyi-sembunyi dan rahsia dia bersama Nabi. Kemudian di zaman pemboikotan, bila ramai yang masuk Islam, ramai yang masuk Islam, nak ditahan Quraisy, orang-orang Mekah jangan masuk Islam, ramai yang masuk Islam. Kemudian nak mencederakan Nabi,
Yang Bilal, yang Yasir semua ni kena bunuh tu dah dibunuh. Yasir, Sumayyah, sebab mereka tidak ada kabilah yang kuat. Bilal lagi lah hamba, lagi tak ada kabilah yang kuat. Itu sistem kabilah. Macam kita juga lah. Contoh kalau orang nak seksa, kalau orang nak tangkap, tuanku dia, nama tuanku. Akan nak tangkap ni tuanku. Dia macam tu. Jadi apa ni, 10 tahun Khadijah ini bersama dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi ini kabilah dia Abdul Manaf dan Bani Hashim melindungi Rasulullah. Abu Talib sebagai ketua Bani Hashim, dia kata tiada siapa pun boleh sentuh anak saudara. Biar dia berdakwah, kamu tak nak terima ke, nak terima ke, itu kamu punya pasal, tapi jangan apa-apa kata. Ini bapa saudara dia nasihat. Jadi disebabkan Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf ini membantu Nabi walaupun mereka tak masuk Islam, maka Quraisy yang lain membuat pemboikotan. Diboikot selama 3 tahun. Itu semua boikot Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, dan mereka yang masuk agama Islam. Kita jangan bagi mereka makan. Jangan menikah kahwin dengan mereka. Jangan jual barang apa-apa, makanan apa jangan jual. Kita buat sekatan ekonomi sehingga orang Islam tak ada apa nak makan selama 3 tahun. Malam-malam terpaksa pergi ke apa ni, pasar-pasar gelap, beli makanan dengan harga yang mahal. Kalau beras tu 1 kilo, 4 kilo, 40 kilo. Nak beli tak? Nak makan tak? Tak nak makan sudah. Terpaksa lah bayar 40. Contoh RM40 sekilo. Yang penting orang Islam makan. Dan ketika inilah Khadijah mengorbankan harta dia. Sebelum, ketika dan selepas dikorbankan. Dan dia seorang hartawan yang hebat di Mekah. Sehingga hampir habis harta dia membeli barang-barang yang mahal ini demi kerana orang Islam bertahan daripada mereka makan buah-buah kayu. Dan kedengaran pada malam-malam anak-anak kecil menangis. Kalau tengok dalam buku sirah yang katanya tulisan Rahim Mastum dalam kitab 3 tahun malam-malam dia merengek dalam bulan lapar, tak ada apa nak makan. Sebab apa? Diboikot. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau berlaku dalam sirah Nabi ada pemboikotan ekonomi, maknanya itulah kerja, salah satu kerja orang jahiliah ataupun musuh-musuh Islam sampailah sekarang. Sebab itu banyak negara Islam ni diboikot ekonomi, serangan ekonomi. Iraq pernah diserang ekonomi. Tahu? Daripada $1 sama dengan 1 dinar Iraq menjadi $1 Amerika 2,000 Iraq. Kalau kita bayangkan tekanan sekatan. Sudan pun sama juga. Sudan 1 pound Sudan sama dengan 1 Amerika US dollar. Kedua sekatan ekonomi, $1 Amerika 1,500 Iraq, Sudan. Itu dia sekatan ekonomi, merupakan salah satu senjata musuh-musuh Islam. Sama apa yang berlaku kepada sahabat, kepada Rasulullah, kepada Khadijah, kepada sahabat-sahabat selama 3 tahun. Di sini kita lihat macam mana Khadijah ini berkorban mempertahankan Islam, mempertahankan suaminya, semuanya untuk melihat Islam ini berkembang. Kalau hancurlah Islam dulu masa pemboikotan 3 tahun, mati, ataupun sebagian mati, sebagian gustan balik ke belakang jadi kafir, tak sampai ke Islam. Ya, tak sampai ke Islam. Sebab apa? Separuh mati ke bunuhan, separuh lagi menyerah, kalah, tak apalah, kami masuklah ke dalam agama asal kami.
tapi tidak. Ini di antara pengorbanan Khadijah binti Khuwailid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bersedia, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran at-thayyibat lit-tayyibin. Wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Maknanya perkahwinan pun Allah Taala dah tentukan. Allah Taala dah tentukan. Itu dalam kaedah dia, dalam sunnah dia. Allah Ta'ala menyediakan bagi pasangan-pasangan yang baik ini pasangannya yang baik. Orang-orang yang baik ini pasangannya yang baik. Wal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Perempuan-perempuan yang buruk, perempuan-perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat Al-Quran ini? Jaga betul-betul anak-anak itu. Jaga betul-betul cucu-cucu itu. Nak dapat pasangan yang baik, kena jadi baik. Nak jadi pewaris para Nabi dan Rasul, kena jadi baik juga. Maknanya kita kena jaga masyarakat itu dengan penjagaan yang terbaik. Bagi kepada mereka ilmu-ilmu, terutamanya ilmu fardu-ain. Pelajaran di sekolah semata-mata belum mencukupi. Setengah ibu bapa ni anak dia pergi sekolah, belajar agama ada, belajar matematik ada, belajar sains. Cukuplah agama dulu. Yang diajar di sekolah tu sangat-sangat minimal. Mesti diajar kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ni, apa yang kita belajar sekarang. Sirah, kemudian tafsir, hadis, tasawuf, akidah, yang banyak di surau-surau dan di masjid-masjid. Ini mesti kita ajak mereka datang sekali. Tidak membatasi apa yang dipelajari di sekolah sahaja. Itu sangat-sangat minimal. Kemudian setelah menyediakan mereka dengan berbagai ilmu dan akhlak Islam, mesti mencarikan untuk mereka ini pasangan hidup yang terbaik. Tidak boleh kita biarkan mereka mencari sendiri. Kalau baik, alhamdulillah. Takut tak baik. Lebih-lebih lagi sekarang ni nak cari pasangan, boleh pakai internet. Ini ramai generasi kita tak tahu ya. Sekarang dah kita tengok di handphone tu ada banyak ikon-ikon tu. Yang kita tahu WhatsApp dah. Itu WhatsApp. Sebenarnya berpuluh lagi macam WhatsApp tu, tapi untuk cari pasangan. Dah dia tengok situ. Sekarang ni nak beli barang pun tengok kat tangan kan. Nak beli pensel ke, nak beli kuih pun tengok kat situ. Sekarang tak, nak cari pasangan pun situ kan. Punyalah ramai yang biasa. Tengok muka, tengok ni, tengok ni. Ambil tak ada risik, tak ada apa. Tahu-tahu sebab kahwin, muka cantik, tapi orangnya bodoh. Ini yang banyak berlaku. Kenapa tidak disediakan akhlak yang baik semasa mereka kecil? Yang kedua, ibu bapa kurang mengendahkan mencari pasangan yang baik untuk mereka. Ini bukan nak ajak kembali ke zaman dulu balik, mak ayah cari, anak-anak tak ada cari, tak. Puan-puannya bagi panduan kepada mereka, apakah ciri-ciri yang mereka patut pilih, apakah ciri-ciri yang mak abah cadangkan kepada dia. Ini penting. Kalau tidak kan, itu yang berlaku di negara kita. Setahun saja yang bercerai, kalau dalam perangkaan cakir, di antara 40,000 ke 50,000 setahun. Paling ramai Selangor 12 ke 13,000 setahun bercerai.
Maknanya perceraian ini setiap 10 minit ada cerai. Bila setiap jam 6 orang bercerai di Malaysia. Orang Islam, tak masuk orang lain. Orang Islam setiap jam 6 orang bercerai. Maknanya setiap 10 minit sepasang bercerai. Dan dikira dalam masa 6 tahun yang lepas 270,000 pasangan Islam yang bercerai. Betul dia tengok dalam perangkat. Makna lebih daripada 10 juta. Kalaulah sebahagian besar daripada mereka dah beranak pinak, apa makna? Maknanya ramai anak-anak orang Islam ni yang mak abah dia tak duduk sekali lah. Hari Sabtu pergi rumah abah, hari Isnin pergi rumah mak, hari Selasa pergi rumah abah pun. Cuba kita bayang 10 juta keluarga jadi macam ni. Ini semua kita kena tengok balik. Macam mana nak membentuk keluarga seperti mana Nabi dan Khadijah berkorban untuk agama. Ini belum untuk agama ni, untuk diri sendiri pun tak lebih. Belum lagi nak ajak berkorban untuk agama. Ini kita kena sama-sama insafi. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, penulis kitab ini menerangkan juga apabila Nabi SAW memilih Khadijah, begitu juga apabila Khadijah memilih Nabi, kedua-dua mereka tidak memilih melainkan kepribadian yang terbaik. Macam mana Khadijah dia tertarik dengan Nabi? Sebab mendengar cerita daripada pembantunya yang turut sama pergi berniaga bersama Rasulullah SAW ke negeri Syam. Namanya Maisarah. Maisarah ni lelaki ya, zaman sekarang di Malaysia. Jadi Maisarah pembantu Khadijah pergi berniaga bersama Nabi, dan dia tengok sendiri Nabi ketika berniaga itu macam mana. Orang yang sangat amanah. Dalam amanah bukan dulu dia pandai pula berniaga. Balik ke Mekah, dia bagi Khadijah berlipat kali ganda untung. Dengar pula daripada masalah, wih orang sangat-sangat amanah dalamnya. Itu Khadijah dia sendiri yang meminang Rasulullah SAW. Dalam kitab yang lain menyebut 2 orang pernah meminang Khadijah daripada pembesar Quraisy. 2 orang. Kedua-duanya ditolak oleh Khadijah. Sebab Khadijah bukan tak kenal hukum-hukum. Dalam kitab itu disebut, dia tahu Khadijah itu 2 orang pembesar ni bukan pinang dia pinang harta. Kalau dapat dia dapat harta. Maknanya semua orang tergila-gila kan Khadijah ni tergilakan harta. Tetapi dia memilih Rasulullah SAW yang tidak mempunyai harta. Ambil barang orang, pergi niaga. Bukan barang dia, ambil upah. Pengembala semasa beliau dulu, kambing pun tak ada, ambil kambing orang, buat makan rumput, petang-petang pulang lagi, ambil upah. Miskin. Tetapi dia memilih agama. Begitu juga Rasulullah SAW menerima pinangan Khadijah, walaupun lebih berusia daripada baginda. Tetapi kerana kelebihan yang ada pada Khadijah, dia tanya bapak-bapak saudara, Khadijah tahu minat ni macam mana? Bapak saudara semua setuju. Semua setuju. Kalau Khadijah itu 2 orang yang minat dia, tak apa. Joki kau, ambillah. Bermakna rumah tangga didirikan di atas akhlak. Walaupun sebelum ibunya datang ke ajaran Islam. Ini sangat-sangat penting hakikat ini mesti kita faham. Sebab itu Nabi SAW sebut
Dan Nabi sebut dia sendiri berpengalaman berumah tangga walaupun sebelum menerima wahyu. Tulkahul mar'ah li arba'. Dinikahi wanita ini kerana 4 perkara. Li jamaliha, walidin, wali hasabiha, wali nasabiha, walidiniha. Fasfar bizatid din taribatnya. Dinikahi wanita itu kerana 4 perkara. Kerana kecantikan dia, kerana harta dia, kerana keturunannya, kerana agama. Fasfar bizatid din. Untunglah kamu siapa yang berkahwin kerana agama. Agama itu termasuklah akhlak, ibadah, taribat jalan. Memang orang itu. Nabi sendiri Rasul. Sebab itu Rasulullah SAW sangat mementingkan pembinaan rumah tangga Muslim yang sejati. Jadi mudah-mudahan dengan tajuk Khadijah ini memberikan kepada kita kesedaran pentingnya membina rumah tangga Islam, rumah tangga yang saleh dan salehah. Pentingnya menyediakan diri kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi insan yang baik. Sebab kalau dia baik, dia akan dapat pasangan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Thayyibat dan thayyibin. Perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik. Kemudian akhirnya kita mengambil pengajaran daripada berlakunya peruntuhan rumah tangga yang banyak zaman sekarang. Terlalu banyak peruntuhan rumah tangga. Kita harap dengan langkah-langkah yang kita ambil, nasihat-nasihat kita bagi kepada anak-anak kita akan menjaga keluarga mereka ini daripada gagal. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.